hari ni sebenarnya tak secara menyeluruh untuk bab haji dengan umrah ni. Cuma nak bagi tahu yang kita malam ni tak belajar macam apa yang dalam buku teks ada tau. Malam ni kita nak ajar tentang dam, yang tentang kita panggil sebagai bayaran denda. Sebab dam ni dia tak ada dalam buku teks. Jadi kita belajar luar buku teks lah kiranya malam ni. Jadi untuk malam ni dam. Jadi dam ni dari segi bahasa maksud dia adalah darah. Dan dari segi ibadat haji, dam ni dikenakan kepada jemaah yang melanggar, kita panggil ihram. Ihram tu macam kalau kita belajar maksud dia benda-benda yang kita haram buat lah. Maksudnya benda kita tak boleh lakukan semasa haji, semasa kita lakukan haji ataupun umrah. Okay, next. Okay, dam ni dia ada 4 jenis. Satu, dam tertib, iaitu dam yang dibayar mengikut susunan. Dam takdir, dam yang dibayar mengikut nilai harga dam. Dam takdir, dam yang dibayar mengikut kadar yang ditentukan mengikut kemampuan. Dan yang terakhir, dam takhir, dam yang dibolehkan memilih mana-mana jenis dam yang ditetapkan oleh syarak. Nanti dekat lepas habis penerangan ni, nanti kita akan share satu video daripada YouTube yang akan bagi penjelasan yang lebih terang lah. Yang pertama ni adalah jenis dam dia adalah tertib dan takdil. Jadi kesalahan ataupun ihram yang dilanggar adalah bersetubuh sebelum tahallul awal bagi haji. Maksudnya kalau suami isteri yang suami isteri lah yang melanggar ihram, dan dia punya bayaran dia pula adalah sembelih seekor unta, kalau tak mampu sembelih seekor lembu, kalau tak mampu sembelih 7 ekor kambing, dan kalau tak mampu beli makanan dengan nilai yang sama dengan seekor unta. Dan makanan yang dibeli ni untuk diberikan kepada fakir miskin, dan nilai dia ikut cupak tau. So cupak tu di dalam 600 lebih gram macam tu. Dan yang terakhir ni seekor unta, yang terakhir tu adalah berpuasa. And yang berpuasa ni pula dia ikut nilai berapa banyak cupak yang kita kena bayar sama dengan berapa harga unta. Nanti kalau korang tak faham, korang tengok dekat dalam satu video YouTube nanti yang kita share nanti. Contoh yang kedua punya kesalahan pula adalah dikepung atau ditahan sebelum masuk Mekah setelahnya ihram. Yang ni tak berapa faham sangat. Tapi untuk kesalahan ni dia punya bayaran denda dia adalah dengan sembelih seekor kambing. Kalau tak mampu beli makanan yang sama nilai, maksudnya yang cupak tadi tu sama dengan harga seekor kambing. Dan kalau tak mampu juga berpuasa. Ini yang maksudkan berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang beli yang sama dengan nilai seekor kambing. Okey, yang seterusnya tertib dan takdir. Maksudnya adalah kesalahan yang berkaitan dengan amalan haji, iaitu melakukan haji tamatuk dan qiran. So kalau kita rujuk balik dekat buku teks, haji tamatuk dan qiran ni dia adalah haji yang orang Malaysia lakukan haji tamatuk. Jadi penerangan dia, haji tamatuk ni kita lakukan umrah, selepas umrah kita lakukan haji. Dan kalau qiran ni pula maksudnya kita kerjakan haji dan umrah dalam masa yang sama, maksudnya dalam satu niat. So kalau kita buat haji tamatuk ataupun haji qiran ni pun kita kena bayar dam. Jadi selain tu tidak wukuf dekat Arafah,
tidak melakukan tawaf wida juga. Jadi dia punya denda dia adalah sembelih seekor kambing. Kalau tak mampu berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari dekat Mekah dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Jadi kalau untuk dam yang tertib dan takdir ni kena laksanakan kalau tak mampu sembelih kambing tu. Jadi kena berpuasa lah 3 hari dekat Mekah. Jadi bila dah balik ke Malaysia ataupun balik ke tanah air, kena sambung balik hari yang berpuasa tu selama 7 hari. Yang seterusnya adalah takhir dan takdil, iaitu dia kesalahan berkaitan alam sekitar. Jadi kesalahan dia adalah contoh macam memburu dan mengusir binatang buruan, ataupun memotong, mencabut dan menebang pokok di tanah haram. Maknanya sepanjang kita lakukan haji tu, kita macam memusnahkan alam sekitar dekat tanah haram lah. Jadi apa yang kena bayar adalah kena sembelih binatang yang sama dengan binatang yang diburu. Contoh kalau kita buru kambing kan, kambing ke atau biri, jadi kita kena sembelih haiwan yang sama jenis dengan apa haiwan yang diburu. Dan yang kedua pula adalah dengan beri sedekah makanan ikut nilai binatang yang disembelih. Maksudnya samalah dengan yang kita beli cupak tu. Jadi kalau beli makanan tu kebiasaannya semua yang dam denda ni, jadi kalau yang beli makanan tu semua kita akan beri kepada fakir miskin dan dalam nilai cupak. Okey, yang seterusnya adalah takhir dan takdir, iaitu kesalahan berkaitan kecantikan personal. Maksudnya tentang peribadi lah, tentang kesalahan terhadap diri sendiri. Jadi kesalahan dia adalah contoh mencabut bulu, potong rambut, potong kuku, pakai pakaian yang dilarang semasa ihram. Contohnya pakaian berjahit dan memakai sarung tangan, ataupun kalau perempuan menutup muka, melakukan perkara yang mendorong persetubuhan, bersetubuh selepas tahallul awal, dan dia punya denda dia pula tertinggal satu. Jadi yang selepas bagi sedekah makanan mengikut nilai binatang yang disembelih tu, lagi satu adalah berpuasa. Lebih kurang je macam yang lain, berpuasa ikut bilangan cupak makanan yang sama nilai dengan haiwan yang diburu. Okey, jadi yang tadi sama balik pada takhir dan takdir tu. Jadi dia punya dam dia pula dia boleh dipilih. Yang boleh dipilih ni maknanya yang takhir tu tau. Yang awal-awal tadi, takhir tu dia boleh dipilih sama ada sembelih seekor kambing atau sedekah kepada 6 orang fakir miskin, iaitu 2 cupak seorang, ataupun boleh berpuasa selama 3 hari. Okey, yang tu untuk dam. Jadi sekarang kita akan tunjuk video Salina dalam bahagian ibadat, iaitu ibadat haji di bawah tajuk dam. Pelajar-pelajar, tahukah apakah yang dimaksudkan dengan dam? Pada bahasa, dam bermaksud darah. Manakala pada istilah pula ialah dam ialah denda yang dikenakan kepada jemaah haji yang melanggar larangan dalam ihram haji. Bolehkah pelajar-pelajar menjawab soalan ini? Mungkin agak sukar. Mari kita perhatikan bagaimana kita boleh menjawab soalan ini nanti. Okey, kesalahan yang dikenakan dam, Ustazah bagikan kepada 4 aspek. Aspek yang pertama ialah rosak ibadat haji. Yang kedua berkaitan dengan haji. Yang ketiga berkaitan dengan alam. Dan yang keempat berkaitan dengan diri. Apakah kesalahan-kesalahan yang menyebabkan yang berada dalam bahagian rosak ibadat haji? Persetubuhan, iaitu persetubuhan yang dilakukan sebelum tahallul awal. Terhalang masuk ke Mekah selepas niat ihram haji. Manakala aspek haji pula ialah menunaikan haji secara tamatuk dan qiran.
tidak menunaikan wajib haji seperti melontar jamrah Aqabah, melontar ketiga-tiga jamrah, bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, tidak wukuf dan tidak tawaf wida. Seterusnya yang berkaitan dengan alam ialah menebang pokok dan juga memburu binatang. Manakala aspek yang berkaitan dengan diri ialah memotong kuku, rambut, memakai pakaian yang dilarang seperti lelaki memakai pakaian yang berjahit, memakai wangi-wangian dan juga mendorong persetubuhan kali kedua. Ingat ya, 4 aspek ini, rosak ibadat haji, alam dan diri. Okey. Seterusnya, dam terbahagi secara umumnya kepada 2, tertib dan tahyir. Tertib bermaksud mesti dilakukan mengikut turutan. Selalunya akan digunakan perkataan jika tidak mampu. Manakala tahyir dalam bahasa Melayunya ialah boleh pilih. Selalunya digunakan perkataan atau. Manakala tertib pula terbahagi kepada 2, iaitu ta'dil dan tertib takdir. Begitu juga dengan tahyir ta'dil dan tahyir takdir. Okey, ta'dil lebih kepada nilai. L untuk nilai. Manakala takdir, kadar yang ditentukan kadarnya. Okey, kita lihat pula. Apakah denda yang dikenakan untuk tertib ta'dil? Sembelih unta atau lembu. Jika tidak mampu, beri makan kepada fakir miskin mengikut nilai unta yang disembelih tadi. Jika tidak mampu, berpuasa. Berapa hari puasanya? Jumlah harinya ialah sama nilai dengan jumlah cupak makanan yang boleh dibeli dengan nilai harga seekor unta. Banyak tu kan? Okey. Ini adalah manakala yang kedua, tertib ta'dil juga, sembelih 7 ekor kambing. Jika tidak mampu, beri makan fakir miskin sama nilai dengan harga kambing tadi. Jika tidak mampu, berpuasa mengikut sama nilai jumlah harinya mengikut cupak makanan yang boleh dibeli dengan nilai harga seekor kambing. Nampak macam berat sangat dendanya. Dan kesalahan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan rosak ibadat haji. Rosak ibadat haji tadi iaitu melakukan persetubuhan ataupun terhalang dari masuk ke Mekah. Tertib ta'dil. Manakala tertib takdir, sembelih kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air. Nampak ya, kadarnya telah ditentukan. Tak ada nilai. Ya. Yang ta'dil tadi nilai, yang takdir ni kadarnya ditentukan. Apakah kesalahannya? Yang berkaitan dengan haji. Melakukan haji secara tamatu atau kiran, tidak menunaikan perkara wajib haji, tidak wukuf dan juga tidak tawaf wida. Okey. Manakala takhir ta'dil, dendanya ialah sembelih binatang ternak yang sama nilai dengan binatang yang diburu. Jika kita buru binatang yang kecil, maka sembelihan binatang ternaknya mungkin kambing. Jika kita buru binatang yang besar, maka sembelihan binatang ternaknya mungkin unta. Begitu juga dengan pokok. Kalau kita tebang ataupun memotong pokok yang kecil, dendanya kambing. Tapi pokok yang besar, dendanya unta. Atau beri makan fakir miskin yang sama nilai dengan binatang sembelihan tadi. Atau puasa berapa hari mengikut jumlah cupak yang boleh dibeli dengan nilai binatang yang disembelih tadi. Tahyir, ta'dil, nilai. Manakala tahyir takdir, kadar. Okey, sebelum tu, tahyir ta'dil yang berkaitan dengan alam. Menebang pokok dan memburu binatang. 2 tu saja. Manakala tahyir takdir, dendanya ialah sembelih kambing atau sedekah kepada 6 orang fakir miskin
atau puasa 3 hari. Takdir ditetapkan kadarnya sahaja. Kesalahannya ialah berkaitan dengan diri. Memakai pakaian yang dilarang seperti memakai pakaian berjahit bagi lelaki, memakai bau-bauan, mungkin memotong rambut, kuku dan sebagainya. Okey. Rosak ibadat haji yang berkaitan dengan alam dan berkaitan dengan diri. Sekarang, cuba kita perhatikan dam ada 2, tertib, takhyir. Tertib pula ada lagi 2, ta'dil dan takdir. Takhir dipecahkan kepada 2 lagi, ta'dil dan takdir. Maksudnya, ada 4 jenis dam. Dam tertib ta'dil, dam tertib takdir, dam takhyir ta'dil, dam takhyir takdir. Tertib ta'dil, kesalahannya ialah rosak ibadat haji, iaitu melakukan persetubuhan. Tertib takdir yang berkaitan dengan haji, melakukan haji secara tamatuk dan qiran ataupun meninggalkan larangan, meninggalkan wajib haji ataupun tidak melakukan wukuf dan juga tidak menunaikan tawaf wida. Takhir ta'dil yang berkaitan dengan alam iaitu memburu binatang atau menebang pokok. Takhir takdir yang berkaitan dengan diri, sama ada memakai bau-bauan, memotong rambut, kuku, memakai pakaian yang dilarang. Okey. Sekarang, boleh tak pelajar-pelajar cuba menjawab soalan ini? Orang dalam ihram yang memotong, menebang atau mencabut pokok di tanah haram. Ini berkaitan dengan alam. Alam dalam level yang ketiga. Rosak ibadat haji, haji dan alam. Jadi, takhyir ta'dil. Orang dalam ihram melakukan persetubuhan yang merosakkan haji sebelum tahallul awal. Ini dalam kategori yang pertama. Tertib ta'dil. Bagus. Nombor 3. Orang dalam ihram yang memakai bau-bauan pada badan. Yang ini pula berkaitan dengan haji. Haji yang akhir sekali, ranking yang keempat, iaitu takhyir takdir. Manakala yang keempat, orang dalam ihram tidak melontar jamrah. Melontar jamrah adalah wajib haji. So, ini adalah ranking ataupun aspek yang kedua, iaitu yang berkaitan dengan haji. Jadi, damnya adalah tertib takdir. Okey, selamat belajar. Jadi tadi dam kita belajar ada berapa jenis? 4. Boleh tak siapa-siapa tolong sebutkan? Dam tertib ta'dil, dam tertib ta'dil, dam takhyir ta'dil, dam takhyir ta'dil. Okey. Okey, kiranya ingatlah. Okey, nanti kalau berkaitan dam ni memang tak masuk dalam buku teks. Tapi kita boleh gunakan lah bila dekat masa hadapan nanti bila kita pergi haji ataupun umrah. Jadi maybe itu je kot malam ni untuk perkongsian malam ni, sebab kalau yang berkaitan perkara-perkara lain tentang haji dan umrah tu korang boleh study balik daripada buku teks.